Perang kopi global sedang berlangsung dengan sengit. Di antara pemimpin industri, Starbucks berhadapan dengan jenama donat yang juga terkenal, Dunkin'. Data terkini pada tahun 2023 menunjukkan bahawa Starbucks memiliki lebih dari 15,000 cawangan di Amerika Syarikat, manakala Dunkin' memiliki lebih dari 9,300 cawangan. Walaupun pada pandangan pertama, Starbucks nampak memiliki keunggulan yang lebih besar dalam angka-angka, tetapi cabaran hebat dari Dunkin' menjadikannya musuh terbesar bagi Starbucks di Amerika Syarikat, tempat asalnya. Persaingan langsung antara kedua rangkaian kedai ini secara langsung dipanggil sebagai perang kopi dalam dunia perniagaan Amerika. Dunkin' merupakan jenama yang kuat di Amerika Syarikat. Strategi transformasi yang tepat dalam beberapa tahun terakhir telah menjadikan mereka sebagai rangkaian kedai kopi terbesar kedua di Amerika Syarikat. Mengapa Dunkin', yang sebelum ini terkenal dengan donat, berani terlibat dalam pasaran kopi yang penuh persaingan dan berjaya dalam transformasi mereka? Kisah ini bermula dari perkembangan jenama ini. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Mari kembali ke zaman Perang Dunia Kedua pada abad yang lalu. Perang ini menciptakan banyak peluang pekerjaan di Amerika Syarikat. Dengan pekerjaan yang berpusat di bandar-bandar besar, restoran dan gerai makanan segera mengikuti tren. Pada masa itu, seorang pemilik restoran bernama William Rosenberg menyedari bahawa jualan donat dan kopi di kedainya sangat baik. Oleh itu, Rosenberg membuka sebuah restoran kecil pada tahun 1948 yang khusus menjual donat dan kopi. Inilah asal-usul Dunkin' Donuts. Selepas 2 tahun beroperasi, Rosenberg secara rasmi mengganti nama kedai menjadi Dunkin' Donuts. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam perniagaan makanan, Dunkin' dengan cepat berkembang dan untuk mempercepat pertumbuhan, Rosenberg membuka program waralaba pada tahun 1955. Hanya dalam waktu 8 tahun, Dunkin' Donuts telah memiliki 100 cawangan di Amerika Syarikat dan terus berkembang dengan kuat, menunjukkan potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri makanan di Amerika Utara. Pertumbuhan yang cemerlang ini menarik perhatian dana antarabangsa. Pada tahun 1989, Rosenberg menjual Dunkin' dengan harga hampir 200 juta pound kepada penggabungan restoran yang kuat pada masa itu, Alit Leo. Dengan sokongan kewangan yang kukuh, Dunkin' dengan mudah membeli jenama donat terkenal lainnya, Mr. Donut. Pada tahun 1998, jenama ini meluas ke peringkat global. Jualan tahunan mencapai $2 bilion US, menjadikannya salah satu rangkaian kedai donat terbesar di dunia. Pada masa yang sama, Starbucks juga muncul pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Syarikat. Pada awalnya, kedua-dua rangkaian kedai ini beroperasi dalam bidang donat dan kopi secara berasingan. Namun, pada awal abad ke-21, terdapat dua perubahan dalam persekitaran makanan yang membawa kedua-dua syarikat ini ke medan pertempuran yang sama. Perubahan pertama adalah penekanan oleh orang Amerika terhadap pemakanan sihat dan pengurangan pengambilan gula. Menurut kajian Pusat Penyelidikan PO, pengambilan gula oleh orang Amerika mencapai puncaknya pada tahun 1999 dan kemudian mengalami penurunan. Pada tahun 2014, jumlah pengambilan gula oleh orang Amerika telah berkurangan sebanyak kira-kira 15% daripada puncaknya. Trend ini menjadi ancaman kepada kedai-kedai yang mengkhususkan diri dalam makanan manis. Perubahan lain adalah pertumbuhan pesat dalam pasaran kopi. Menurut Persatuan Kopi Amerika, NCA, dari tahun 2000 hingga 2014, perkadaran orang muda berusia 18 hingga 24 tahun di Amerika yang minum kopi setiap hari meningkat dari 25% menjadi 51%. Pertumbuhan yang signifikan juga terlihat dalam kumpulan umur lain. Dalam situasi ini, pihak pengurusan Dunkin' Donuts menyedari dua perubahan besar yang berlaku. Mereka menyedari bahawa transformasi perniagaan yang besar diperlukan. Transformasi Dunkin' ke medan pertempuran kopi mungkin kelihatan mudah, tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Pasaran kopi di Amerika Utara sudah sangat sengit, dan untuk menciptakan satu laluan yang berjaya, Dunkin' telah menggunakan beberapa strategi yang berbeza. Pada mulanya, pada tahun 2000, mereka secara eksperimen memperkenalkan minuman yang dipanggil Duncacino. Minuman ini segera mendapat populariti di kalangan pengguna. Minuman ini menggabungkan kopi espresso dan coklat, bersaing dengan minuman klasik Starbucks, Frappuccino. Setelah mencapai kejayaan langkah pertama, Dunkin' pada tahun 2003 melancarkan siri minuman kopi rasmi termasuk espresso, latte, dan cappuccino, menandakan kehadiran mereka secara rasmi dalam medan pertempuran kopi. Setelah memasuki medan pertempuran, langkah seterusnya bagi Dunkin' adalah melancarkan serangan melalui pengiklanan terhadap pemimpin pasaran, yang pada masa itu adalah Starbucks. Pada tahun 2006,
Dunkin melancarkan iklan yang menggunakan gaya humor untuk mengejek penggunaan campuran bahasa Perancis dan Itali oleh Starbucks, yang membentuk citra yang dibuat-buat. Iklan ini memicu perbincangan sengit di Amerika Syarikat pada masa itu. Selain sindiran yang kuat dalam kandungannya, yang lebih penting adalah Dunkin berjaya membentuk citra jenama yang berbeza dengan Starbucks. Pada tahun 2010-an, Dunkin mengalokasikan bajet pengiklanan sebanyak $100 juta US untuk mengubah citra jenama mereka sebagai bahan api dalam kehidupan masyarakat, terutamanya pekerja sibuk. Pada masa ini, rancangan transformasi Dunkin berjaya sebahagian besar. Laporan keuangan syarikat pada tahun 2012 menunjukkan bahawa minuman menyumbang 60% daripada jumlah jualan. Ketika itu, Ketua Pegawai Keuangan mereka, Paul Carbone, secara terus terang menyatakan bahawa Dunkin adalah sebuah syarikat minuman. Selama beberapa tahun seterusnya, Dunkin terus memegang kepada citra mereka sebagai bahan api kehidupan. Mereka terutama menargetkan pelanggan yang sibuk dengan masa yang terhad dan tidak mahu menghabiskan terlalu banyak wang. Oleh itu, Dunkin menetapkan dua strategi utama, iaitu perkhidmatan pantas dan memberikan diskaun. Pada tahun 2016, mereka melancarkan iklan yang melibatkan atlet ekstrim Ellen Brennan, yang mempunyai gelaran wanita terpantas di dunia. Iklan ini menunjukkan Brennan memakai pakaian terbang dan menggunakan aplikasi Dunkin untuk membuat pesanan makanan di puncak pegunungan Alpen. Selepas membuat pesanan, Brennan laju meluncur turun ke lembah, dan pada saat dia tiba di tanah, Dunkin telah menyediakan makanannya. Iklan ini juga mendapat respons positif dari pasaran. Dunkin berjaya mempromosikan kelajuan perkhidmatan mereka, dan dalam operasi fizikal, mereka mengalokasikan banyak sumber untuk meningkatkan kecekapan penyediaan makanan. Pada tahun 2018, Dunkin mengumumkan rancangan strategi 3 tahun yang baru. Selain menghabiskan $100 juta untuk penyesuaian laluan di kedai, mereka juga membeli mesin kopi baru, meningkatkan proses pesanan melalui aplikasi, dan mereka bentuk semula lorong drive-thru. Setelah siri perubahan ini, mereka telah meningkatkan tahap pergerakan dan kualiti perkhidmatan serta kecekapan. Mengenai diskaun, Dunkin melancarkan program keahlian pada tahun 2014. Ahli keahlian dapat mengumpul mata setiap kali mereka membuat pembelian, dan setelah mencapai jumlah tertentu, mereka boleh memilih sebarang minuman secara percuma. Selain ganjaran mata, Dunkin juga menawarkan tawaran diskaun harian yang terhad kepada ahli keahlian, meningkatkan kekuatan dan pilihan tawaran diskaun. Dalam konteks masa kini, strategi pemasaran serupa telah digunakan secara meluas oleh banyak peniaga. Namun, ini juga bermakna bahawa ia benar-benar berkesan. Dunkin telah mencapai lebih daripada 8 juta ahli keahlian dalam masa 3 tahun selepas mereka melancarkan program keahlian. Pada masa yang sama, mereka masih aktif dalam mencari penampakan. Selain daripada penempatan iklan tradisional, Dunkin juga mensponsori banyak acara, termasuk America's Got Talent. Cangkir kopi mereka diletakkan di meja panel penilai. Hingga hari ini, klip yang berkaitan masih berulang kali dipaparkan di pelbagai platform video. Setelah melalui perjalanan reformasi selama 8 tahun, Dunkin mengumumkan pada tahun 2018 bahawa mereka akan secara rasmi menghilangkan perkataan "donuts" dari tanda dagangan mereka, yang juga menjadi titik akhir yang cukup sempurna bagi perjalanan transformasi mereka. Dalam hampir 20 tahun, Dunkin telah menyusup ke dalam medan perang yang sengit dan menemukan kedudukan mereka sendiri, berhasil membentuk model perniagaan yang sangat berbeza daripada Starbucks. Berbeza dengan pendekatan Starbucks yang mengutamakan teori tempat ketiga, third place, Dunkin mengambil pendekatan makanan segera yang ekstrim. Mereka agak tidak memberi penekanan kepada mencipta suasana, tetapi lebih menumpukan senjata mereka pada memenuhi keperluan pelanggan dalam hal harga yang rendah dan kemudahan. Walaupun Dunkin mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 dan diambil alih oleh syarikat Indo Inspiri pada tahun yang sama, mereka tidak mengabaikan potensi pasaran kopi. Pada tahun 2023, Dunkin mengumumkan kerjasama dengan raksasa minuman, Coca-Cola, untuk melancarkan kopi sejuk dalam botol, terus memberi impak kepada pasaran. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.